juga terpaksa minta khidmat bomoh kan. Okay? Ada tak dalil yang mengatakan kita boleh buat sesuatu untuk larang hujan? Terbalikkan kuali ke, entah apa benda dalam otak kan, tak tahulah, agaknya saya dengar lebih kurang itulah, kuali terbalikkan, periuk terbalik lah. Ada tak sesuatu dalam sunnah Nabi kita buat untuk larang hujan turun? Ada tak? Asal kita minta doa, kita minta hujan turun kan. Bila dah banyak tu rasa cukup dah kot kan. Ya. Kan? So kita nak buat apa? Nak telefon bomoh tu? Tak kan? Kalau tak nak buat apa? Doa apa? Doa berhenti hujan. Ada tak dalam hadis tadi? Ada? Tak ada kan? Minta aja? Doa saja. Okey. Sebenarnya ada. Okey, sebenarnya ada. Okey. Hadisnya mungkin hadis yang sama ni juga. Kan di sini ada petikan hadis bahawa semasa Nabi sedang khutbah Jumaat. Okey, semasa Nabi sedang khutbah Jumaat, ada seorang lelaki datang, lelaki Badawi, kan nanti disebut ini seorang Arab dusun, Arabi, lelaki Badawi lah. Datang minta hujan. Kan, wahai Rasulullah, kita dah kering sekarang ni kan. Kemarau, kita nak hujan. So minta, tolonglah minta. Jadi Nabi pun doa minta hujan. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, dia tengok daripada macam mana okey, dia tengok daripada arah kanan masjid Nabi lah. Masjid Nabi tu, katalah ini masjid Nabi, kita bayangkan sikit. Okey, depan tu ni kiblatnya. Okey, kiblatnya. Di kanan tu ada satu bukit namanya Jabal Salam. Okey. Okey, Anas mengatakan dia nampak satu awan datang. Bukan datang kan. Okey, dan awan tu tiba-tiba berada di atas mereka. Kecil je awan tu. Okey, Nabi doa. Lepas tu awan tu jadi besar. Besar dan hujan. Okey. Dan Anas mengatakan bila kami selesai sembahyang je memang hujan lebat. Okey, orang semua lari dan lari daripada nak berteduhlah daripada hujan. Okey. Seminggu lepas tu keadaan berterusan hujan kan. Okey. Disebutkan dalam hadis ini juga ataupun hadis yang lain bahawa lelaki yang sama ataupun lelaki yang lain datang mengatakan, ya Rasulullah, halakat, wahai Rasulullah, telah binasa al-mawashi. Okay? Binatang-binatang pun dah banyak tenggelam mati kan. Okay? Pokok pun dah banjir kiranya. Okay? Doalah supaya Allah bawa hujan ni, keluarkan hujan daripada, berhentikan hujan. Jadi Nabi pun mengangkat tangannya dan mengatakan apa dia? Allahumma, ya Allah, alal akam. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di atas akam, bukit-bukit di luar kota Madinah. Okay, dan juga apa lagi disebutkan wal awdiyah, itu seperti mana disebutkan, maksudnya begitulah, di wadi-wadi kat luar, valley-valley yang kat luar sana. Okey, wa manabitil syajar. Okey, dan juga tempat-tempat yang boleh tumbuh yang boleh jadi subur di luar sana. Jadi Anas mengatakan, okay, sebagaimana tadi awan tu dah jadi besar gitu kan, tiba-tiba awan yang ni penuh dengan awan, tiba-tiba apa dia, dengan atas tu macam bulat, ada kosong. Okey, mana ni awan lagi lah, ni kosong lama-lama. Okey, awan tu beredar ke tempat lain. Dan lepas solat saja kami jalan di bawah terik matahari. Okey, jadi di sini hadis ini boleh digunakan untuk istisqa dan juga istisqa untuk minta hujan kan. Istisqa untuk mohon cuaca cerah. Okay, dua-duanya ada. Dan kalau kita nakkan kenduri kan, kita nak kenduri kita tu tak ada apa, dia anak kita lah, kita dah kahwin dah kan, itu anak kita kan, teman adik kita untuk cerah. So kita doakan begitu. Okay, ya Allah, pada hari kenduri itu jauhkanlah hujan dari tempat kenduri itu, letaklah di taman-taman yang sebelahnya. Okay, jangan letak di atas taman kami. Tidak boleh berlaku, Allah boleh buat. Okay. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Okey. Hadis lain, doa kunut nazilah. Kunut yang berlaku
kunut yang dibaca oleh Rasulullah bila adanya musibah yang berlaku. Okay, dan hadisnya ialah berkenaan dengan 70 orang. 70 orang para qari, iaitu para orang yang menghafal Al-Quran yang dibunuh oleh kabilah Ri'il dan Zakwan. Bila sampai berita itu kepada Nabi, Nabi telah berdoa selama 1 bulan. Okey, selepas Sami Allah liman hamidah, Nabi angkat Allahumma alayka bi Ri'lin wa Zakwan. Ya Allah, hancurkanlah Ri'il dan Zakwan. Okey. Kemudian hadis lain, ketika solat sunat witir pun Nabi angkat tangan, dua-dua tangannya ketika dia berada di atas Safa dan Marwah. Okey, Safa dan Marwah juga. Okey, dan berkenaan dengan Safa dan Marwah ni, sesiapa yang pergi umrah jangan ikut orang jalan. Kan ikut perjalanan umrah Rasulullah. Okey, kalau orang ikut orang jalan buat umrah kan. Apa dia tawaf tu biasalah bacaannya memang terbuka. Kita tak perlu nak menghafal apa-apa, baca apa saja, doakan apa saja, baca Al-Quran yang mana satu pun tak ada masalah. Bila di atas Safa dan Marwah, kena ingat, atas Safa dan Marwah adalah tempat yang dimakbulkan doa. Okay, dan Rasulullah memanjangkan doa di atas Safa dan Marwah. Tapi malangnya kalau kita pergi sana, kita akan tengok orang bila sampai atas Marwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jalan. Betul tak? Okay, Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah 3 kali dibacakan bacaan yang tertentu tu, kan? Takbir, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa lagi? Berdoanya. Saya lama tak buat umrah. Ya. Berdoa ni. Yang minta tak apalah, yang pentingnya adalah doa yang kat situ. Okey. Nanti kita pergi, kita ulang kaji balik. Kan? Adik Nabi doakan dulu, Nabi baca dulu. Kemudian Nabi angkat tangan dan Nabi doa yang panjang. Okey. Kemudian dia tuangkan tangan dia baca lagi. Kan dia baca bacaan, ada bacaan tertentu lah bacaan dia. Kemudian dia angkat tangan lagi. Doa yang panjang. Kemudian letak tangan dia, dibaca lagi bacaan tu, barulah dia jalan. Orang buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Umrah express kan? Tak nak. Kita biar bila nak buat umrah perlahan kan. Ini kadang-kadang kita tengok masa orang buat umrah tu bukan main lagi. Macam ni nak kejar sesuatu. Kan sebenarnya masa itulah kita nak rehat kan. Berjalan dengan perlahan, ya. Di tempat yang kena laju tu je kita lajunya, yang lain tu jalan perlahan lah. Di atas Safa dan Marwah dia angkat tangan. Ketika di padang Arafah juga, khususnya selepas solat Asar, dia angkat tangan. Okey, dan banyak lagi tempat-tempat lain. Ini adalah bahagian yang pertama, doa Nabi dengan mengangkat kedua tangannya. Bahagian yang kedua, riwayat hadis-hadis yang menunjukkan Nabi doa tetapi tidak angkat tangan. Okey, contohnya ialah khutbah Jumaat. Selain khutbah istisqa dan istishab. Maknanya khutbah Jumaat yang tidak mengandungi minta hujan ataupun minta hujan berhenti. Okey. Jadi jika seorang khatib berdoa untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimah atau kemenangan para mujahidin, dia tidak mengangkat kedua tangannya. Okey. Nampak tak? Tak payah angkat dua tangan dia. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Umarah bin Ru'aibah bahawa dia telah melihat Bishr bin Marwan, ya, seorang pemerintah di zaman dia lah, mengangkat kedua tangannya ketika di atas mimbar. Khatib tu angkat dua tangan doa. Okey. Lalu Umarah mengatakan qabbahallahu hatainil yadain. Okey, semoga Allah memburukkan dua tangan dia. Okey, maknanya ini satu perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW tidak melebihkan, tak buat benda lain semasa berdoa selain seperti ini, sambil mengangkat jari telunjuknya. Kan kita bagi khutbah ni kan, macam mana kita nak doa apa ni? Dalam khutbah kita ambillah doa yang biasa dia orang doa tu apa dia? Allahumma apa? Tak biasa bagi khutbah ni. Tak ingat? Tak jumpa baca pun tak ingat ke? Kan? Saya dah exhausted dah. Pagi tadi ada kelas, petang tu waktu ni juga kan. Akhirnya lebih kurang doanya apa? Allahumma, yang doa untuk sultan tu tak ingat?
Boleh tolong? Amirul, tolong sikit. Okey. Doa untuk Sultan, Allahumma apa dia? Tak apalah. Allahumma ansuri Islam wal muslimin. Contohnya kan. Okey, ya Allah, bantulah Islam dan orang-orang Islam. Wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Hancurkanlah orang kafir dan juga orang-orang munafik. Satu tangan dekat gitu, satu jari diangkat, tidak lebih daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Mahu tak ya? Khatib seorang ya. Okay. Khatib seorang saja tidak dinyatakan dalam hadis ini makmum para sahabat juga mengangkat jari mereka. Tidak. Okey, jadi kita membandai dengan apa yang disebut dalam hadis. Jangan tambah-tambah. Okey. Kemudian doa-doa lain seperti dalam solat. Kan dalam solat ada doa, iaitu antaranya masa sujud. Okay, di antara dua sujud, di sujud tasyahud akhir, setengah ulama pun mengatakan tasyahud yang awal pun boleh doa juga. Kan sebelum bagi salam kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. So kita tengah tahiyat ni kan. Tahiyat kemudian habis semua fil alamin innaka hamidum majid. Nak angkat tangan? Tak payah kan? Tak ada orang buat pun. Okey. Jadi itu menunjukkan ada beberapa tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak angkat tangan semasa doa. Okey. Himpunan yang ketiga tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang tidak menyebutkan Nabi angkat atau tidak. Nabi doa tapi tak ada sebut angkat, tak juga disebut tidak angkat. Okey. Jadi hukum asal dalam keadaan yang ketiga ini adalah apa dia? Boleh diangkat. Bahkan digalakkan untuk angkat. Kerana dia pergi kepada yang asal, iaitu boleh apa dia? Mengangkat tangan dalam berdoa adalah satu adab dan satu etika yang memudahkan doa untuk dimakbulkan oleh Allah. Okey. Jadi kalau tak ada yang tu, tak ada yang apa ni? Maksudnya hadis yang tidak disebutkan Nabi angkat atau tidak angkat, maka kita kembali kepada yang asal, iaitu boleh angkat tangan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa orang musafir makbul. Doa orang yang berpuasa makbul tak? Makbul. Makbul masa bila? Masa nak buka puasa ke ataupun macam mana? Masa nak buka puasa dan semasa dia puasa, daripada dia dah masuk waktu fajar tu sampailah masa dia buka puasa, semua itu adalah waktu yang dimakbulkan doa orang yang berpuasa. Okey. Jadi tak disebutkan pula dia angkat tangan. Jadi kalau kita nak angkat tangan boleh, tak angkat tangan pun tak apa, tapi lebih elok ialah kita angkat tangan. Okey. Kemudian Syekh Al-Utsaimin cakap lagi kat sini, akan tetapi didapati keadaan-keadaan di mana ditegaskan tidak mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Seperti ketika duduk di antara dua khutbah Jumaat. Okey. Dalam hal ini tidak ada seorang sahabat pun, tak ada satu riwayat pun yang mengatakan para sahabat angkat dua tangan pada masa itu. Okey. Orang yang mengangkat kedua tangan maka tidak diingkari. Okay? Dan siapa yang tidak angkat pun tidak ada masalah. Okey. InsyaAllah dalam keadaan itu boleh, maknanya terbuka, ada keluasan, gaya bebas. Kan? Nak doa, kita tak nak angkat tangan. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Contoh kita doa macam itu, tapi tak angkat tangan. Nak doa kan, Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Contohnya, okey? Tak ada masalah, duduk boleh. Dan terakhir sekali ialah antara ucapan yang menjadi kebiasaan kita berdoa ialah dengan menggunakan perkataan Rabb. Okay? Ya Rabbi ataupun Rabbana. Kerana Rabb itu kita merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembuat, okay? Pemberi rezeki, pencipta dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan salah satu bentuk permintaan ataupun tawassul dengan Allah Azza wa Jalla.